Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya nak bawa tuan-tuan kepada satu buku, yang mana buku ni bagi orang yang suka membaca, buku ni tak pelik bagi dia, iaitu buku karangan seorang mak saleh yang bernama Michael Hart. Michael Hart menulis satu buku yang bertajuk Manusia-manusia yang paling berpengaruh dalam dunia. Dalam tu ada senarai beratus-ratus nama pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh, orang-orang yang hebat dalam dunia. Tetapi yang duduk nombor satu sekali yang diletak oleh Michael Hart siapa? Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bawah tu adanya nabi-nabi lain seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, tokoh-tokoh keduniaan sejak berabad-abad dan berzaman-zaman yang lama. Bila kita baca buku ni, banyak pengetahuan-pengetahuan pengetahuan umum yang kita boleh dapat. Dengan daripada kita mengenali tokoh-tokoh tersebut, kita dapat mengetahui aliran-aliran kefahaman, ideologi dan hasil-hasil karya besar yang pernah dibuat oleh tokoh-tokoh tersebut sepanjang sejarah. Cuma yang saya nak bawa daripada buku ni bukan apa? Dua benda paling besar yang kita boleh dapat daripada buku ni. Yang pertama ialah, bila kita baca sejarah tokoh-tokoh ni, ada satu frasa, tokoh-tokoh ni terdiri daripada mereka yang menghasilkan pemikiran-pemikiran yang besar, gagasan-gagasan yang besar, teori-teori ilmiah yang besar. Dan ini saya boleh bahagikan kepada 5 benda. Ada tokoh-tokoh tersebut menjurus kepada jalan-jalan agama. Ada tokoh-tokoh tersebut menjurus kepada jalan-jalan falsafah. Ada tokoh tersebut membawa laluan teori-teori sains. Ada tokoh-tokoh tersebut membawa laluan teori-teori sosial. Dan ada tokoh-tokoh yang terlibat dengan seni dan peradaban, muzik dan sebagainya. Bila kita ambil jalan yang pertama, jalan-jalan tokoh yang membawa ajaran agama, adanya nama seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi Isa, yang sebenarnya Nabi Isa ni juga adalah nabi dan pesuruh Allah, tetapi silap difahami, silap diberi tanggapan oleh sebahagian besar orang-orang Nasrani yang menganggap bahawa Nabi Isa ni anak Allah. Jadi Nabi Isa ni diletakkan atas penisbahan dan sandaran agama apa sekarang? Agama Nasrani ataupun agama Kristian. Walhal yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Isa tetap Islam seperti Nabi Muhammad. Begitu juga dengan Nabi Allah Musa. Tetapi penisbahan atas nama agama Yahudi hari ini dinisbahkan atas nama Nabi Allah Musa. Tengok ajaran Buddha. Ini adalah tokoh yang membawa aliran agama. Laozi, Konfuzi, Kong Ho-Chu, Guru Nanak, ni adalah nama-nama yang bawa aliran agama. Dan tokoh ni dikenali atas base agama. Kalau kita baca pula tokoh-tokoh yang bawa aliran falsafah, bila sebut saja falsafah, dia akan mengingatkan kepada kita tokoh ahli falsafah besar zaman Yunani kuno dulu, yang kita sebut apa? Socrates, kita sebut Plato, kita sebut Aristotle, dan nama-nama ahli falsafah besar yang lain sepanjang sejarah. Antara tokoh-tokoh yang bawa ajaran teori-teori sains, teori graviti, Sir Isaac Newton, orang yang dikatakan paling cerdik dan hebat di abad 20-an. Siapa dia? Sir Albert Einstein dan sebagainya. Itu teori-teori sains. Ada yang bawa teori sosial seperti Karl Marx yang membawa fahaman apa? Komunis. Lenin, Stalin, John Locke. Itu nama-nama besar tokoh-tokoh yang membawa teori-teori sosial. Jean Paul Sartre dan sebagainya.
Ada yang bawa aliran apa? Seni dan kesusastraan. Ludwig van Beethoven. Beethoven terkenal lah dengan seni dia. Lepas tu banyak nama-nama naik seperti tokoh-tokoh adiwira Ninja Turtle. Pernah tengok kartun Ninja Turtle? Bukan Ninja Turtle tu yang adiwira. Huruf yang duduk di tali pinggang dia tu nama-nama tokoh besar tu. Contoh kita tengok huruf M kan, itu Michelangelo. Kita tengok huruf L, Leonardo da Vinci. Kita tengok huruf A, tu Raphael. Kita tengok huruf D, tu Donatello. Semua nama-nama yang dinisbahkan pada adiwira Ninja Turtle tu adalah tokoh-tokoh besar seni dalam sejarah. Dan kita tahu Amadeus Mozart dan sebagainya. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, kita dibawa kepada frasa seterusnya. Tokoh-tokoh yang dipamer dan diangkat dalam buku ni bukan lebih kepada gagasan, pemikiran dan idea, tetapi dia lebih menunjukkan sifat kepimpinan dia, sifat pengurusan dan pentadbiran dia sebagai ketua dan kepala negara. Orang-orang yang mempunyai negara yang besar, negara yang ditakuti dan disegani, mempunyai bala tentera yang ramai, mempunyai sejarah peperangan dan kepimpinan yang hebat. Naiklah nama-nama seperti Genghis Khan, naiklah nama seperti Alexander the Great, Cyrus the Great, Napoleon Bonaparte, Hitler, Mussolini. Ini sejarah-sejarah yang konteks dia terarah kepada frasa yang kedua. Dia bukan lebih kepada gagasan dan pemikiran, tapi lebih kepada kepimpinan dia dalam memimpin sesuatu kerajaan ataupun organisasi negara yang besar. Jadi sebenarnya bukan saja mereka ni dikenali dari sudut fizik, tetapi kita akui hak kedua juga mempunyai gagasan dan pemikiran, tetapi tidaklah sehebat ketokohan dan kepimpinan mereka dalam memimpin pasukan-pasukan ketenteraan dan juga bentuk militer. Tetapi sebenarnya hak mana ada yang pertama, hak kedua kurang. Hak mana ada yang kedua, kepertamaan kurang. Tetapi bila kita baca sirah dan sejarah Nabi, dia melengkapi kedua-duanya. Nabi juga membawa satu visi, satu kefahaman, satu ideologi yang disebut sebagai Islam, yang mana Rasulullah berjaya dengan apa yang dia bawa pada frasa yang pertama. Rasulullah juga dikenali sebagai seorang pemimpin, seorang pemerintah, seorang ketua dan jeneral perang. Pada frasa yang kedua juga Rasulullah berjaya. Dan ini kita boleh akui dan diakui oleh penulis buku Michael Hart, seolah-olah dia meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja tokoh yang membawa agama dengan baik dan berjaya sepanjang hidup dia, bahkan dia rangkum inilah tokoh sebenarnya yang membawa manusia berjaya pada dua benda, iaitu keduniaan dia dan akhirat dia. Agama dia dan keduniaan dia jatuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh lawan ketokohan yang ada pada Nabi, walaupun dalam masa yang sama kita tidak menolak kredibiliti dan ketokohan yang ada pemimpin-pemimpin yang disebutkan namanya dalam buku tersebut. Walaupun dia orang kafir, kita tahu Allah bagi kelebihan dan anugerah tu pada dia. Kadang-kadang kita tak boleh buat pun sama macam dia. Sebenarnya bila kita perhatikan, ada benda yang jauh lebih besar daripada itu, iaitu kemampuan Nabi Muhammad membentuk sahabat-sahabat dia dalam jumlah yang begitu ramai. Ini yang tidak ada pada pemimpin-pemimpin yang lain. Sepanjang hidup Rasulullah dalam tempoh berdakwah yang ambil frasa dia 23 tahun. Nabi hidup 63. Tempoh dakwah Nabi selepas diangkat jadi Rasul 23. Nabi berjaya mengumpulkan sahabat-sahabat dan membentuk sahabat ni menjadi manusia yang berjaya. Yang ni tak ada bagi tokoh lain yang meneruskan legasi kepimpinan dia. Contoh kita kata, selepas matinya Genghis Khan, mungkin adalah anak beranak dia seorang dua orang. Lepas tu legasi ni berkubur. Tak ada dah dalam sejarah orang yang boleh melahirkan Genghis Khan kedua.
Kita tengok walaupun hebat Napoleon Bonaparte dalam sejarah Eropah, perang sana perang sini, tapi hari ini kita tidak dapat melihat Napoleon Bonaparte yang kedua. Kita tengok Hitler hebat melawan kemarahan orang-orang Yahudi. Hebat dia sebagai seorang jeneral, seorang tokoh pemimpin dalam siri perang dunia yang kedua. Tetapi hari ini kita tidak nampak walaupun kelibat Hitler yang kedua. Begitu juga sama seperti pemimpin Cina yang besar Mao Zedong. Mao Zedong kedua juga tidak pernah lahir. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh Nabi, sahabat-sahabat yang hebat, jumlah pula bukan seorang hak hebat tu, bukan 2 orang, bukan 10, bukan 100, bahkan keseluruhan yang Rasulullah hasilkan di kalangan sahabat, manusia yang mempunyai karakter-karakter ini. Selain daripada mereka berkarakter kekuatan idea yang kita panggil kecerdasan dan intelek, ada sahabat yang dilahirkan oleh Nabi mempunyai bakat kepimpinan yang besar yang dilanjutkan selepas kewafatan Nabi. Ada sahabat yang ditarbiah oleh Nabi mempunyai kehebatan dalam apa? Dalam keberanian. Ada yang dipimpin oleh Nabi mempunyai tokoh-tokoh orang-orang kaya dan kedermawanan mereka. Ada yang dilahirkan oleh Nabi jeneral-jeneral dan panglima-panglima yang berani mati demi menegakkan agama. Tetapi semua itu tidak bererti. Yang paling bererti dihimpunkan apa yang kita sebut tadi, yang Rasulullah berjaya hasilkan ialah metod dakwah yang kita sebut di depan, menghasilkan manusia-manusia yang baik dan soleh sebagai hamba Allah di atas muka bumi. Kalaulah kita ada IQ yang tinggi, cerdas, akal, bijak, tapi tak mau jadi hamba Allah atas muka bumi, tak ada guna semua benda ni. Kalau kita hari ni pemimpin yang hebat tapi tak mau menjadi hamba Allah, tak ada guna semua ni. Kalau hari ini kita kata kita kaya, derma sana sini, sedekah sana sini, tapi tidak mahu mengakui diri kita sebagai hamba Allah, tak ada guna semua ini. Yang paling penting terarah kepada yang terakhir, nak menjadikan manusia-manusia yang baik dan saleh, tanpa kita mengingkari dan menafikan kepentingan unsur-unsur yang disebutkan tadi. Soleh saja pun tak bererti kalau kita tak ada intelek. Soleh saja kalau tak ada berani pun tak bererti. Soleh saja kalau tak ada kedermawanan pun tak bererti. Soleh saja kalau tak berani nak jaga agama kita juga tidak bererti. Ini paling penting. Dan satu lagi benda yang paling besar ialah Nabi berjaya membawa satu masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat jahiliyah, yang sebelum ini bergelombang dengan macam-macam dosa dan maksiat. Akhirnya Rasulullah berjaya ubah atas nama kita sebut sebagai revolusi sosial, yang mana masyarakat yang dikenali sebagai jahiliyah dalam masa 23 tahun, apa yang Rasulullah buat? Apa jadi kepada manusia-manusia yang sebelum ni kita panggil dia jahiliyah, kita keloi dan gelar dia jahiliyah, menjadi manusia yang membina ketamadunan dan peradaban Islam yang tinggi selepas wafatnya Nabi Muhammad. Dan kita tahu dalam sejarah Islam berjaya menguasai hampir 1/3 dunia. Kita dah kuasai 3 benua, Eropah, Asia dan Afrika. Tak ada siapa boleh tentang, tak ada siapa boleh nafikan fakta yang benar ini. Sejauh Andalusia di Spanyol sekarang Islam dah sampai. Sejauh Hindustan di India Islam dah sampai. Ni melalui terbinanya dinasti-dinasti dan kerajaan-kerajaan Islam. Banyaknya dinasti yang kita tahu cuma 4-5 tu je hak kita belajar dan kenal dalam sejarah. Dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Andalusia, dinasti Turki Osmaniyah. Bahkan lebih jauh banyak lagi. Dinasti Samaniyah kita ada, dinasti Tulun kita ada, dinasti Ayubiyah kita ada, dinasti Saljuk kita ada, dinasti di India, kerajaan-kerajaan yang besar, Aurangzeb dan sebagainya. Itu kerajaan-kerajaan yang hebat. Sampailah yang terakhir, kerajaan Turki Osmaniyah jatuh sepenuhnya pada
bulan Mac 1924. Dan selepas jatuhnya yang terakhir ini, kita tak bangun-bangun lagi, kita tak bangkit-bangkit lagi. Dan inilah yang perlu dilakukan dan diusahakan oleh umat-umat Islam supaya khilafah tertegak lagi buat kali yang terakhir, untuk kita melihat Islam kembali memimpin dunia, Islam kembali merajai. Sepatutnya yang dipunyai oleh umat-umat Islam adalah apa? Ketegasan dan keberanian dalam mempertahankan agama. Tapi juga kita tak boleh nafikan peringatan-peringatan Rasulullah, terutama berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, yang mana Rasulullah dah sebut umat Islam di akhir zaman akan diserbu dari segenap sudut. Selain daripada Islam ni berlumba-lumba ni nak masuk terhadap orang Islam seperti apa? Seperti mereka ni sedang lapak nak terekam kepada satu hidangan makanan. Seolah-olah orang Islam ni duduk dalam talam besar tu. Makanan yang sedap-sedap, makanan yang rangup-rangup, makanan yang hebat-hebat. Orang tunggu nak serbu, nak ratah. Orang tunggu nak serbu, nak pelahap. Orang tunggu nak serbu, nak makan. Masalahnya hak serbu tu mereka semua bersatu nak musnah dan hancurkan Islam. Walaupun demikian, Rasulullah menyifati kita umat Islam di akhir zaman sikit ke ramai? Ramai, kita bukan sedikit. Umat Islam berbilion di dunia ni. Tapi kerana penyakit yang hinggap pada kita, maka Allah turunkan musibah. Allah turunkan kita jadi lemah kerana tak adanya kesatuan dan perpaduan antara umat Islam sendiri. Dan penyakit ini Rasulullah sebut sebagai al-wahan. Apa dia al-wahan? Al-wahan ni kalau dari sudut bahasa lemah, dhaif, tak larat, tu al-wahan. Tapi bila sebut secara istilah, dia ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kepada kematian. Inilah satu sifat yang melanda umat Islam sekarang, kerana hati-hati, jiwa-jiwa dan perasaan mereka terjebak dengan satu penyakit cinta dunia. Mereka cinta kepada material, mereka cinta kepada keduniaan mereka. Berlumba-lumba berebut kita nak lebih antara satu dengan lain dari sudut dunia kita. Bukannya kita berlumba-lumba nak lebih antara satu dengan lain dari sudut akhirat kita. Sahabat dulu bersaing dengan sahabat yang lain, nak jadi paling baik, nak jadi paling soleh, nak jadi paling berilmu, nak jadi paling banyak belajar dengan Nabi, nak jadi paling banyak hafaz hadis. Mereka tak ada unsur-unsur keduniaan. Tapi kita hari ini berlumba berebut nak jadi apa? Kereta siapa paling banyak, rumah siapa paling besar, bini siapa paling cantik, duit siapa paling banyak. Hatu yang kita berlumba, hatu yang kita berebut. Lalu setakat berlumba tu okey lagi, bahkan kita saling tayang dan kita kata apa, menunjuk-nunjuk dan membangga-banggakan pada kawan-kawan dan saudara-saudara kita. Betul lah, aku pakai kereta 3 biji, hang pun pakai 3 biji, walaupun jumlah tu sama, tapi hang Pro 2 kancil je, kereta beza je. Aku punya BMW, aku punya Mercedes. 3 sama 3 tu dia tak puas hati lagi sebab bilangan sama. Lepas tu dia sebutlah jenis kereta dia lagi hebat, lagi mahal. Rumah aku ada 2, rumah hang sebiji. Betul lah rumah hang ada 2, tapi harga tu 100,000, ni 150. Aku saja sebiji tu dah dekat 2 juta dah. Siapa lagi hebat? Dia tak puas hati lagi. Benda-benda ni bermain dalam masyarakat, duk saling menayang dan membangga-banggakan kemewahan. Akhirnya manusia buat apa? Berlumba-lumba ke arah tu. Hak ada duit biarlah, hak tak ada duit apa jadi? Mereka sanggup berhutang, mereka sanggup bergoluk bergadai kerana nakkan status yang sama dalam masyarakat. Tak mau dia dianggap ketinggalan. Orang lain ada, aku pun kena ada lah. Orang lain miliki, aku pun kena miliki lah. Akhirnya apa jadi? Kita kadang-kadang terlibat dan terjebak dengan hutang. Loan sana, loan sini, riba sana, riba sini. Akhir sekali ada yang tertimpa musibah kerana benda-benda tadi. Mungkin kita ni di blacklist,
Mungkin kita ni nama tersenarai bank tu bank ni tak boleh buat pinjaman, lebih jauh diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah dan sebagainya. Ni antara musibah-musibah yang berlaku kerana permainan-permainan ini. Walaupun kita tak nafi ada yang hebat dengan jalan yang baik, jalan yang soleh, tetapi nak sebut oleh Nabi di sini ialah benda-benda ni akan berlaku kepada umat dia. Bila dah kata cinta dunia, memang orang tu akan bencikan kematian, takut mati. Sebab apa? Sebab dia dah letak dunia dalam hati. Islam tak larang kita cari dunia, Islam tak larang kita cari rezeki dan harta. Yang tidak dibolehkan kita letak benda tu duduk sini. Maksudnya dia, kita, dia, agama. Bila kita pegang agama dengan kita, maka kita akan pandai menyalurkan dunia dan kebendaan tadi pada yang selayaknya. Bila kita tak letak agama, bila kita tak letak dunia dengan kita, ada panduan agama, maka kita akan salurkan pada jalan kebaikan atas nama sedekah, atas nama infak, atas nama pemberian, atas nama tolong, atas nama tu. Dia ada jalan-jalan dia ada kebaikan-kebaikan dia yang memboleh membawa kita kepada redha Allah dan syurga dia. Tetapi hak bila mana jadi salah, kita letak harta di sini dan dia melekat. Bila melekat, hak tu dia payah nak keluar. Bila payah nak keluar, hak tu yang jadi takut mati tu. Allah kalau hidup lama lagi pun bagus. Hari ni umur 70 dah kira. Kalau Allah bagi 200 tahun lagi, dia tak puas lagi hidup. Sebab apa? Dunia dah melekat. Dia sayang kepada benda-benda tu. Jadi bila nak mati, Allah, kereta 3 biji aku nak tinggal ni. Ni nazak dah ni di hospital ni. Bini cantik lagi kan kena kebas kat orang lain. Duit banyak nanti anak-anak berhabis. Kita hidup muda sampai ketua, hak tu duk kumpul, depa sedap enjoy lepas pada ni. Kita duk fikir semua benda tu. Sebab apa? Kita akan tinggalkan dia. Kita akan tinggalkan dia. Hak tinggal tu berasa beratnya, hak tinggal tu berasa galatnya. Sebab apa? Sebab letak di sini. Itu bahaya dia tentang keduniaan. Dan banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat celaan terhadap dunia. Kerana apa? Dunia ni akan membawa kelalaian yang lebih besar. Dia adalah ujian Allah atas manusia-manusia yang beriman di akhir zaman. Dunia, kadang-kadang kita tengoklah di media-media, hak benar pun ada, kadang-kadang hak sengaja provokasi pun ada, diadakan ada. Kita tengok walaupun kita kata, oh ustaz itu menyeleweng duit sekian-sekian, ustaz ni, pusat tu, pusat ni, benda tu ada hak betul, ada hak tak betul. Tapi nak cakap ni kerana duit ni, marilah serban besar atas kepala ke, kopiah kepada iman tak mantap ke, dia boleh berlaku penyelewengan. Mula-mula nak bantu sungguh, mungkin niat ikhlas, main dengan 10,000 orang masuk, 1 juta orang masuk, hak ni orang masuk banyak ni. Sat lagi hak asal Honda Cup C70, pelik pun PA saja, nak cakap lamanya PA 70, alah sekali keluar. Hak besar-besar. Bukan kita sebut nak buka aib, bukan kita sebut nak cari masalah, tapi nak cakap hak benda ni berlaku. Hak berlaku tu berlakulah, hak bagus-baguslah, hak baik-baik tu kita tak pertikai tu. Tapi nak cakap kerana dunia ni dia boleh terekam siapa-siapa. Iman tak kuat, iman lemah akan terkena dengan pujukan dan rayuan dunia.